Dari Tanah Suci Mekah kita kembali semula ke sini dan selepas ini kita nak tahu juga tentang keadaan cuaca. Sebelum kita nak berbicara berkenaan dengan jenayah seksual kanak-kanak. Dan berita terkini hari ini dibawakan mana seorang bapa dijangka didakwa di Mahkamah kesalahan seksual terhadap kanak-kanak yang membabitkan sekurang-kurangnya 600 dakwaan meliwat dan juga rogol anak perempuannya. Lelaki terbabit yang berusia 37 tahun dipercayai melakukan perbuatan terkutuk itu sejak 2 tahun lalu selepas mangsa yang kini usianya 15 tahun tinggal bersama ekoran perceraian dengan isterinya. Dan anaknya terpaksa menyatakan situasi tersebut kepada ibu kandung disebabkan bapanya berhasrat nak ambil 2 lagi adik-beradik lain tinggal dengan bapanya. Jadi kata dia perlu stop, jadi akhirnya inilah yang berlaku. Buat aduan. Baik, itu akan kita kupas lebih lanjut dalam slot kita seketika nanti, jenayah seksual dalam kalangan kanak-kanak. Tapi kita nak ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, kita belum lagi sebab kita nak bawakan terus bicara berkenaan dengan jenayah seksual kanak-kanak ini untuk meningkatkan kesedaran orang ramai mengenai jenayah seksual kanak-kanak dan cara melindungi kanak-kanak daripada sebarang ancaman jenayah. Baik, kita bersama-sama dengan tetamu-tetamu yang sudah pun bersedia dengan kita. Dekat dengan ini Profesor Dr. Halina Haliza Siraj, merupakan perunding obstetrik dan ginekologi UNG Universiti Kebangsaan Malaysia yang juga turut aktif dalam memberikan kesedaran dan juga ceramah kepada kesemua berkaitan dengan hal-hal kekeluargaan. Dan juga kita ada perunding keluarga di sini, Cik Zaid Muhammad yang lama juga tak bersama dengan kita. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Mukadimah bicara daripada berita terkini yang tertimpa tadi tu. Orang kata itu sangat menyedihkan dan meruntun jiwa apabila seseorang anak tu menjadi mangsa jenayah seksual, apatah lagi dengan darah daging sendiri. Kerana kalau difahamkan segala berkaitan dengan jenayah seksual ini ada pertalian sebenarnya, bukannya orang luar daripada statistik kebanyakannya. Mungkin nak permulaan. Okey, kalau kita lihat dalam kes ni tadi, sampai 2 tahun ni dengan Edwin, maknanya kanak-kanak ni dalam 2 tahun ni dia tak beritahu siapa, dan kalau kita tengok sampai 600, bayangkan jadi kalau kita lihat itu ada sesuatu gaps kat situ. Sepatutnya mungkin kalau ikutkan, mungkin anak tu sekali saja pun patutnya sudah memberitahu orang lain, kan? Paling tidak pada ibunya atau kepada cikgu dia, kan? Tapi itu yang menjadikan kita berfikir bagaimana perkara ini boleh dibendung. Dan selalunya di situlah letaknya pengetahuan kesedaran mengenai perihal pentingnya tentang keselamatan dan juga kesihatan seksual dan reproduksi. Itu yang paling penting. Dan juga tentunya peranan yang penting untuk memulakan pencegahan awal ini ialah ibu bapa itu sendiri. Dan memang betul kajian itu adalah dan sudah pun dilakukan. Bagi saudara Zaid Muhammad sendiri sebagai perunding keluarga, sebagai ibu bapa itu ada bagi mereka mungkin rasa segan untuk menerangkan situasi sebegitu. Setuju. Bismillahirrahmanirrahim. Setuju sangat dengan statement Prof tadi. Kes ni sebenarnya dia menggambarkan satu benda yang sepatutnya tak mengejutkan, iaitu sexual subject ni. Subject seks ni satu benda yang sensitif, tabu. Saya bayangkanlah anak tadi mungkin dia ada nak cerita dekat mak dia, tapi mungkin dia cerita dalam mak dia kata diamlah, budak-budak tak boleh cakap benda tu. Lebih kurang macam tu. Jadi daripada itu anak dia tak beranilah nak cakap. Itulah kepentingan pendidikan seksual, mana kita kena ada ruang. Kita panggil learning moments. Banyak learning moments sebenarnya kita tak sedar untuk mengajar anak-anak tentang seksual. Tapi kalau anggapan kita tentang seksual ni benda tak boleh dibicarakan secara terbuka, benda yang memalukan, menjijikkan, jadi masing-masing rasa tak selesa. Bila ada seseorang nak cerita pasal tu, dia terdiamlah, nanti kan cubit kan, cubit mulut tu kan, macam jadi anak pun rasa nak bagi tahu siapa kan. Dan bagi saya prinsip utama jadi ibu bapa, segalanya bermula di rumah. Terutama isu-isu penting macam ni, seksual, integriti dan sebagainya, semuanya bermula di rumah. Maksudnya sikap keterbukaan ibu bapa itu sendiri belum ada. Belum sampai. Sebab sampai ke tahap pembahasan. Yang sebenarnya usaha kami berdua disatukan oleh satu kajian 2016, dijalankan satu kajian tentang kefahaman pendidikan seksual di kalangan rakyat Malaysia. Dan hasil kajian tu sangat mengejutkan lah. Sangat mengejutkan sebab ramai yang tak tahu.
Kita rasa macam tahu, tapi punya ramai tak tahu. Zaman informasi ni masih ramai tak tahu tentang sexuality yang sebenar-benarnya. Kalau di sekolah kita diberi didikan, tapi pada umur yang tertentu baru diberikan pendedahan tu. Jadi seawal umur berapa sebenarnya perlu diberi pendedahan? Sebab kalau nak kata pasal ibu bapa tak terbuka, sekarang ni bila anak pun ada teman lelaki ke, teman wanita ke, ibu bapa kebanyakannya dah tahu dah. Ini kawan-kawan anak dia, ni kawan dia kan dah tahu. Kalau dia boleh terbuka di tahap itu, kenapa tidak terbuka kepada tu? Mana sesuai waktu untuk kita berbicara berkenaan dengan seksualiti bila sebenarnya? Sebelum jawab Hani punya tu, mungkin kita tengok kenapa topik ni kita tak boleh nak bincang sangat. Kita kata tabu semua tadi. Sebab tanggapan kita, seksualiti ni hanya kepada satu dimensi saja, iaitu fizikal dan biologi. Sedangkan seksualiti, Hani dan Edwin, ada 5 dimensi. Sekurang-kurangnya. Yang kedua, selain daripada biologi dan fizikal. Dan ini bukan ini saja boleh kita ajar. Kalau kita ajar anak-anak kita tentang ini saja, maka itu yang dia eksperimen, itu yang dia akan mencuba. Tapi dia ada 4 lagi yang penting. Satu adalah dari sudut dimensi kognitif, minda. Organ seks yang paling penting adalah otak kita, ya Edwin? Hani, bukannya alat kemaluan kita. Yang ketiga adalah dimensi emosi. Sebabnya hubungan seksual ini dia mesti apa orang kata disertai dengan perasaan kasih sayang, hormat menghormati. Itu sebabnya kalau berlakunya macam yang kita bincangkan ni, itu dianggap jenayah. Dan sebab anak tu hilang kepercayaan kepada bapa yang sepatutnya melindungi dia kan. Dimensi yang keempat adalah dimensi sosial. Kalau kita duduk seorang-seorang aja, kita tak perlulah aspek seksualiti ni. Tapi sebab kita ada interaksi ni, sama gender, lain gender, tua, muda, maka kita kena ada dimensi sosial. Dan akhir sekali, walaupun dia akhir tapi dia amat penting, dimensi spiritual. Kan? Jadi bila kita nampak macam ni punya holistik, baru kita perasan, bukan boleh di sekolah saja dia ajar. Dia sepatutnya ada di rumah juga. Tadi Hani kata, bila peringkat umurnya tu. So dalam guide yang kita buat ni pun, kita letakkan 0 ke 2 tahun, ketika anak kita dah mula, pun kata dah mula boleh kenal, kan? Kadang dia bertanya, so kita dah boleh mula ni, mula memberitahukan dia. 3 ke mungkin ke 7 tahun, yang tu lain pula sikit. So dia ada peringkat-peringkat dia. Tip dia, sebab ini soalan popular. Kalau sekiranya seorang kakak mendapat adik yang baru, adik ni macam mana dapat adik ni? Mungkinkah itu satu soalan yang memang sering kita dengar? Betul. Permulaan untuk kita memberikan pendidikan tersebut. Saya mungkin nak jawab itu, tapi saya nak cerita sikit pasal tu. Ada saya pernah dapat ni, kanak-kanak ni bertanya pada mak dia masa tu salah timing lah. Mak dia tengah tumbuk sama belacan tau. Jadi bila anak tu tanya, adik ni keluar kot mana? Mak dia tergamam, Syed. Tergamam tu bukan apa, sebab kita tak tahu nak jawab macam mana. Tapi dia kata, cili mulut nanti. Kan? Jadi budak ni terkejut. Dan dia memang takkan tanya mak dia lah. Oleh sebab tu, dia akan pergi kepada sumber-sumber lain. Yang itu kita bimbang tu. Nak jawab soalan tu. Sebenarnya ni saya namakan learning moment tadi. Peluang untuk belajar dan mengajar anak-anak. Kita ada, saya boleh share 2 tips lah. Pertama, cara paling senang, kita tanya dia balik. Agak-agak adik rasa, kakak rasa adik keluar kot mana. Kita tanya dia balik. Tanya dia balik. Sebab kita nak menguji tahap kefahaman dia. Dia akan tapi jangan terkejutlah jawapan dia macam mana. Mungkin dia tahu. Betul. Mungkin dia tak tahu. Sebab kanak-kanak kita kena dia innocent. Dia suci. Dah dia suci. Orang dewasa ni dah berserabutlah minda kan. Tak berapa suci dah. Sebab tu organ seks yang paling penting ialah otak kita. Kalau otak tak bersih, lain jadi kotor. So tanya dia balik. Kemungkinan jawapan dia, cikgu cakap kita pun ini tahap kefahaman dia. Dan itu kita ambil peluang. Yang kedua, kalau kita tahu, kita boleh cakap sebenarnya ini 5 dimensi tadi sangat cantik. Biologi, spiritual, emotional. Maksud kita masukkan. Kalau nak cerita pasal fizikal paling susah nak cerita sebab benda tu fizikal kan. Tapi kita buat elemen kasih sayang. Bayi dilahirkan apabila 2 orang dewasa berkahwin. Yang sayang antara satu sama lain. Jadi kasih sayang mereka sangat banyak. Dia bagi dekat baby pula. Mengikut tahap umur anak. Kalau anak masih belum faham konsep biologi tu, then tak apa. At least dia faham elemen tu. Dan yang ketiga, kalau kita betul-betul tak tahu, jangan cakap nanti cili mulut kan, jangan. Kita cakap
bagus soalan tu. Kejap lagi mak bagi tahu boleh tak adik nanti masa kita masuk bilik kita carilah apa. Contohnya guide ni cantik. Yep. Ini bagus ni. Kalau parents ada guide ni boleh buka. Macam mana aku nak jawab. So dari situ kita ada persediaan lah untuk ilmu nak menjawab. Jadi anak kita rasa kita jadi sumber pengetahuan yang baik. Bukannya internet atau YouTube. Anak kecil dia semakin bijak. Lepas tu maknya pula, mak dengan ayah pula divert. Maknanya bila bertanya soalan, serah kat ayah, ayah serah kat mak. Lepas tu divert, lupakan terus. Tapi cara yang terbaik bila anak dah mula tanya, kita bagi ilmu tu. Itu yang paling terbaik. Dan sesuai dengan peringkat usia. Peringkat umur. Dari segi usia tu macam mana? Ada usia-usia tertentu yang sesuai? Ada. Bagaimana? Anak-anak kita ni pun Edwin, dia banyak personality dia. Betul. Ada yang bertanya, ada tak bertanya pula. Kalau yang bertanya tu penting untuk kita tahu kenapa dia tanya, dari mana dia dapat maklumat tu. Dan tu tadi macam Zaid kata, dia menjadi learning moment. Masa tu sebenarnya kan Edwin, kadang-kadang kita yang belajar dari dia. Macam mana agaknya kita nak mengolah, macam mana misperception yang ada. Ada anak pula tak bertanya. Dia mungkin yang jenis selamba je tu. So kita pula kena tanya dia. Siapa yang memulakan? Ibu bapa. Bagaimana nak mulakan? Okey. Dia itu. Of course kita tak boleh cakap pasal aspek seks saja. Dia memang kena ada komunikasi yang berkesan. Mungkin Zaid dia banyak contoh dia tu. Okey. Ada satu contoh yang selalu saya guna. Macam kita bawa kereta dengan anak. Saya pernah berlaku kat saya sendiri. Anak lelaki sampai traffic light kan sekarang banyak kan, kadang-kadang ada iklan haram tu. Iklan macam-macam. buat seks. Bukan tak panggil seks, dia panggil adult toys. Tiba-tiba anak saya tanya, Daddy kenapa tak beli adult toys tu? Tergamam saya. Sebelum tu saya dah mengira janganlah anak aku tanya pasal ni kan, sebab kita tak bersedia nak jawab. Tapi kalau kita tak jawab, dia akan budak-budak dia akan curious. Dia akan rasa kenapa ya aku tak jawab. Itu pendidikan seks juga sebenarnya tu. Kalau kita melarikan diri dari menjawab, maknanya anak akan tahu seks ni tak bagus. Seks ni satu yang kotor. Ayah pun tak nak cakap pasal tu. Kita mendidik dia ke arah yang negatif. So ketika itulah kita itu saya tanya dia balik. Saya tanya dia, dia ingat itu toys apa tu? Ni dia kata toys orang tua mungkin. Dia kalau budak-budak main game ni kan, ini dia tak tahu pun pasal apa. Jadi daripada situ saya cubalah cerita balik tentang seksual ni, macam mana orang dewasa, macam mana dengan kadar bahasa yang dia faham. Okey. Bermakna perubahan masa tu dia sesuai dengan keperluan semasa lah. Kalau nak ikut dengan dulu-dulu, mungkin mak kita, nenek kita kata macam jangan cakap. Tapi maknanya kita perlu berubah mengikut masa. Perlu berbicara dengan mereka. Itu penting Hani, sebab dulu mungkin kita tidak ada maklumat lain. Bila kita minta tanya kat mak ayah kata tak apa, nanti tahu sendiri. So kita kenalah cari sendiri kan. Tapi hari ni kalau kita buat macam tu, anak-anak kita ada 1001 lagi sumber untuk dia mencari. Dan yang tu yang kita bimbangkan. Anak-anak kita memang akan tengok juga YouTube dengan semua tu. Sebab itu sekarang ni dia punya sumber maklumat. Tapi dia kena, orang kata ada satu sumber untuk clarify atau untuk verify ni, mengesahkan maklumat-maklumat itu. Dan ibu bapa lah yang paling penting untuk dia pergi. Hari ni dia tengok mak ayah pula dah orang kata marah bila cakap macam ni. Baik, tak payah. Itu yang kita bimbang tentang kesihatan seksual dan reproduksi ni. Sebab remaja kalau dia membuat keputusan yang silap, dia punya kesan adalah sepanjang hayat dia. Kan? Betul. Okey, jadi ni satu buku panduan yang bagus sebenarnya, Bicara Segera, Lindungi Sentiasa, panduan kesihatan seksual dan reproduktif untuk golongan ibu bapa. Kalau setiap ibu bapa ni ada ni kan, bakal ibu bapa ke ada ni sebagai satu panduan lah untuk kita semua. Jadi rasanya boleh berinteraksi terus dengan Prof ataupun Cik Zaid untuk dapatkan buku ni ke macam mana boleh mesti ada Facebook, Instagram, ada untuk aktif. Google nama kita. Cuma saya nak sebut satu lagi tentang kepentingan orang lelaki. Biasa kita sebut pasal seksual ni ingat orang perempuan saja. Orang lelaki pun lagi besar tanggungjawab dia. Sebab tu saya dengan Prof berjuang untuk memastikan orang lelaki mengambil balik tanggungjawab. Dua benda orang lelaki kena buat. Pertama, kena sebagai bapa kena tanam dekat anak-anak perasaan hormat kepada wanita, kepada ibu sendiri, adik-beradik perempuan, hormat. Dan apabila hormat tu ada,
tanamkan perasaan tanggungjawab, menjaga kehormatan tadi. InsyaAllah kalau semua anak lelaki kita buat macam tu, tak ada kes-kes yang makan anak sendiri. Betul. Semua ni. Dia tak ada perasaan hormat dan tanggungjawab tu dah hilang. Kita kembalikan dua perasaan ni kepada orang lelaki. Itu yang paling penting. Jangan serahkan semua kat wanita je. Isteri pun tahu. Tahu tak Edwin? Ibu bapa itu nama ibu bapa. Tapi untuk yang buku tu juga ada juga dikeluarkan untuk edisi golongan muda. Ini juga untuk panduan golongan muda. 18 ke 24. 18 hingga 24 tahun panduan kesihatan seksual dan juga reproduktif untuk golongan muda. Baik, terima kasih Prof. Encik Zahid bersama kita bercakap tentang perkara ini penting untuk semua sebenarnya. Selamat pagi Malaysia.